Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sekarang saya nak terangkan berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan pantulan dalam penuh. Okey. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh ni seri verb good text sahaja. Okey, contohnya contoh yang pertama. Okey, Raja menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke prisma yang mempunyai indeks biasa 1.49. Jadi ini adalah prisma kaca, okey, dan cahaya ini datang dari udara, okey. Okey, cahaya ini dari udara. Jadi cahaya dari udara merambat ke dalam prisma dan prisma ini mempunyai indeks biasan 1.49. Jadi bila cahaya ini terbias ke dalam prisma kaca, okey, jika kita lihat di sini, okey, sudut tujunya adalah 0 darjah. Okey, kenapa 0 darjah? Sebab dia selari dengan garis normal. Jadi bila selari garis normal, yang akan keluar adalah lurus. Okey, bila kita rujuk pada gambar rajah B, yang keluar adalah lurus. Okey, itu adalah yang kita belajar basic pembiasan cahaya. Okey, kita kembali pada soalan, hitung sudut genting prisma. Jadi untuk kira sudut genting, kita ada satu formula, iaitu sin C sama dengan 1/n. Jadi n untuk prisma kaca ini adalah 1.49. Jadi kamu gantikan dan kamu dapat nilai C adalah 42.2. Jadi sudut genting prisma kaca C adalah 42.2. Jadi sekiranya cahaya dari dalam prisma nak keluar ke udara, akan berlakunya pembiasan. Jadi sekiranya sudut tuju itu lebih besar daripada 42.2, akan berlakunya pantulan dalam penuh. Jadi itu maksudnya apa maksud sudut genting di sini. Jadi kalau sudut tuju itu kurang daripada 42.2, pantulan dalam penuh tidak akan berlaku, tapi dia akan berlaku pembiasan seperti biasa. Okey, soalan B, lengkapkan lintasan sinar cahaya sehingga cahaya keluar ke udara sekali lagi. Okey, tadi cahaya daripada udara sudah masuk ke dalam kaca, sudah terbias ke dalam kaca, dan dia terbias pada 0 darjah juga. Kenapa 0 darjah? Tadi saya dah terangkan, sebab dia sudut tujunya adalah 0 darjah. 0 darjah. Okey, jadi di sini bila terbias ke dalam prisma 0 darjah, dan dia akan cahaya tadi akan mengenai hujung prisma di sebelah sini. Okey, jadi bila dia mengenai hujung sebelah sini, kamu dah belajar dalam matematik. Okey, prisma ini sudutnya adalah 45, sini 45, sini 90. Jadi bila dia terbias, okey, lurus sahaja dan kena pada sini, dan kamu bina sudut normal di sini. Bila ini 45, sini 90, dan sudut di sini adalah 45. Sudut di sini adalah 45. Jadi bila di sudut sini 45, di atas ini juga 45. Jadi sudut tuju kita kira daripada garis normal. Jadi garis normal di sini, jadi sudut tuju bagi lintasan ini adalah 45 darjah. Okey, jadi 45 darjah ini sudutnya adalah lebih besar daripada sudut genting. Jadi bila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting, pembiasan tidak akan berlaku. Dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Jadi bila berlaku pantulan dalam penuh, dia akan memenuhi syarat-syarat pantulan, iaitu sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Kalau sudut ini kurang daripada 42.2, contohnya adalah 40, okey, cahaya tidak akan terpantul ke dalam, dia akan terbias keluar ke bawah. Tapi di dalam situasi ini, sudut tuju adalah 45 darjah. Jadi bila 45 darjah, sudut ini lebih besar daripada sudut genting, okey, dia akan berlaku pantulan dalam penuh dan mematuhi syarat pantulan, iaitu sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Jadi dia akan terpantul pada sudut 45 darjah. Jadi bila 45 darjah, dia akan mengenai di sisi sebelah sini. Ikut matematik, kamu dah belajar matematik, sini 45, sini 45, sini akan jadi 45, dan di sini juga 45. Jadi sudut tuju adalah 45. Jadi sekali lagi berlaku pantulan dalam penuh dan cahaya akan keluar ke sebelah sana.
Okey, jadi ini adalah konsep pantulan dalam penuh. Jadi kalau katakan sudut ini mengenai dinding sebelah sini pada sudut 42 darjah Celsius. Sorry, bukan 42 darjah Celsius, 42 darjah. Okey, sudut pembiasan adalah pada sini. Okey, tapi bila dia lebih besar dia akan berlakunya pantulan dalam penuh. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang kedua, okey. Okey, ini juga sama. Okey. Perubahan dalam gentian optik. Okey, contoh kedua ini berkenaan dengan gentian optik. Okey. Di sini kita nak kira berapa sudut biasan yang berlaku. Okey, pada mula di sini, okey, cahaya dari udara akan memasuki gentian optik. Jadi di sini masih dikira pembiasan. Jadi bila sudut lintasan cahaya memasuki gentian optik pada sudut 45 darjah, okey, dia akan terbias dan sudut biasanya kurang daripada 45 darjah, dan sudut ini kita katakan X. Jadi kita nak kira X, kita boleh gunakan formula iaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Jadi kamu kira, kamu akan dapat 27.9. Okey, jadi sudut yang terbias adalah 40, sudut di sini adalah 42.9. Okey, untuk gentian optik, okey, cahaya akan masuk di sini pada sudut 45 darjah, dan bila dia terbias ke dalam gentian optik, sudut X akan menjadi kurang daripada 45 darjah dan dia mendekati garis normal. Okey, kemudian bila dia sudah terbias dalam gentian optik, okey, cahaya tadi akan mengenai dinding gentian optik dan berlaku pantulan dalam penuh, dan pantulan dalam penuh ini berlaku di sepanjang gentian optik. Okey, dan akhirnya di hujung sini lintasan cahaya tadi akan kembali keluar ke udara. Okey, jadi itu adalah contoh bagi soalan pengiraan bagi pantulan dalam penuh. Jadi kamu boleh buat contoh yang telah bukan contoh, latihan yang saya bagi pada minggu lepas. Okey, dan jika ada soalan boleh tanya. Okey.